Selamat pagi anak-anak 4 inovasi dan juga 4 dimensi, Rabu 20 Mei 2020. Okey, topik kita kebarangkalian peristiwa bergabung 9.4, aplikasi kebarangkalian peristiwa bergabung. Kita berada di bahagian yang terakhir untuk kebarangkalian peristiwa bergabung. Okey. Objektif kita hari ini menyelesaikan masalah yang melibatkan peristiwa bergabung. Oleh itu kita nak mengaplikasikan konsep yang telah kita pelajari sepanjang tajuk ini, iaitu konsep peristiwa bersandar, tidak bersandar, peristiwa saling eksklusif, tidak saling eksklusif dalam menyelesaikan masalah kebarangkalian. Jadi ini adalah konsep yang telah kita pelajari dan akan digunakan pakai sepanjang tajuk hari inilah. Okay, hukum pendarapan kebarangkalian A dan B. Seperti biasa, ingat kembali kalau ada perkataan dan, okay, simbol persilangan, simbol setnya ialah persilangan dan juga operasi darab. Okay. Dan macam mana kita nak ingat simbol ni? Ingat perkataan dan, D-A-N. So kita guna simbol ni, persilangan ni. Okey, persilangan ni. Okey, jadi bila rumus penambahan kebarangkalian, okey, kita akan melibatkan perkataan atau. Okey, lihat perkataan atau, A-T-A-U, di belakangnya bentuk U. Jadi simbol yang kita gunakan ialah bentuk seolah-olah U. Okey, dan operasinya operasi darab. Okey. Nak tolak ataupun tidak untuk menolak persilangan kita bergantung kepada situasi. Kalau situasinya ialah peristiwa tidak saling eksklusif, maksudnya ada kawasan persilangan, maka kebarangkalian untuk A atau B ialah kebarangkalian A tambah kebarangkalian B, tolak keluar kawasan persilangannya. Kalau dia adalah peristiwa saling eksklusif, maksudnya tidak ada persilangan. Bila tidak ada persilangan, kita hanya menambah peristiwa A, kebarangkalian A tambah kebarangkalian B. Okey, kita juga telah melihat pada formula yang ini, iaitu melibatkan 3 set. Okey, 3 peristiwa. 3 peristiwa A atau B atau C, di mana ketiga-tiga peristiwa ini adalah tidak saling eksklusif. Maksudnya ada persilangan antara A, B dan C. A, B dan C. Okay. Jadi bila melibatkan A, B dan C dan dia melibatkan persilangan antara tiga-tiga sekali, maka formula yang kita gunakan, formula yang kita gunakan ialah kebarangkalian A, kebarangkalian A tambah kebarangkalian B tambah kebarangkalian C, tolak keluar persilangan AB, persilangan katakan ni ABC, persilangan BC, tolak keluar persilangan AC. Selepas itu kita kena tambah balik, tempat di tengah-tengah ini. Okey, itu telah kita buktikan pada sesi sebelum ini. Okey, pembuktian telah pun kita buktikan pada sesi sebelum ini. Jadi latihan untuk hari ini, pada penghujung tajuk ni kita nak buat latihan pada muka surat 266, praktis komprehensif, jawab soalan 7, 8 dan 9. Yang tiada buku teks, bolehlah merujuk kepada slide yang cikgu share dalam Google Classroom dan juga Telegram dan WhatsApp. Okey, ini ialah soalan yang perlu kita buat. Okey, seperti biasa cikgu akan berikan tips. Kita pergi kepada soalan, ini soalan 7, 8 dan 9 yang perlu dibuat. Okey, soalan 7, contoh soalan 7 ialah diberi peristiwa A dan B ialah peristiwa yang saling eksklusif. Bila saling eksklusif, kita tahu bahawa dia tidak bersilang antara satu sama lain.
Kalau dia saling eksklusif, A tambah B. Okey. Jika A diberi 1/3, kebarangkalian A 1/3. Soalan bagi kita kebarangkalian A 1/3. Nyatakan nilai maksimum kebarangkalian B. PB maksimum. Jumlah kebarangkalian kita, jumlah kebarangkalian mesti sama dengan berapa? Jumlah kebarangkalian bagi semua peristiwa. Okay, dia maksimumnya ialah 1. Kalau A dah 1/3, kita tolak keluar 1/3, jadi kita akan dapat nilai maksimum kebarangkalian bagi B. Okay, B boleh semaksimum berapa? Kita gunakan maksimum kebarangkalian untuk suatu keadaan ialah 1. 1 tolak kebarangkalian A, maka kita akan dapat nilai maksimum bagi kebarangkalian B. Okay. Baiklah, kita tengok soalan B pula. Diberi P kebarangkalian A bersatu dengan B sama dengan 7/9. Okay. Kebarangkalian A atau B, A atau B. Bermaksud kebarangkalian bila A atau B dah melibatkan peristiwa yang ni saling eksklusif. Maksudnya tidak ada persilangan. Okay, bermaksud kita tambah terus A atau B akan dapat formula PA okay, tambah PB. Okay. Kebarangkalian A atau B telah pun diberikan, kita gantikan 7/9. Sama dengan kebarangkalian A diberi 1/3 tambah kebarangkalian B. So sekarang kebarangkalian PB berapa? Cari sendiri. Tolong cari sendiri. Okey, selesaikan PB berapa. Okey, sekarang kita pergi pada soalan nombor 8. Baiklah, soalan nombor 8, soalan yang agak panjang, tolong baca. Kotak R mengandungi 5 biji yang warna merah. Guli yang warna merah, katakan kita tulis kat sini. Merah sama dengan 5. Lepas tu 7 biji guli warna hijau. N menunjukkan bilangan hijau sama dengan 7. Dan manakala kotak T, ini ialah kotak R. Okay, kotak T pula mengandungi 4 biji warna merah. Merah sama dengan 4. Dan 8 biji warna hijau. And hijau sama dengan 8. So jumlah untuk kotak R ialah 12. Jumlah untuk kotak T ialah 12 juga. Okey, sebiji bola dipilih secara rawak daripada kotak R. Okey, sekiranya guli itu berwarna merah, guli itu akan dimasukkan ke dalam kotak T. Kalau dia warna merah, dia akan masukkan ke dalam kotak T. Okey. Sekiranya guli itu berwarna hijau, guli itu akan dikembalikan ke kotak R. Kalau dia warna hijau, dia masuk balik ke kotak R. Seterusnya, sebiji guli akan dipilih daripada kotak T. Okey, cari warna guli. Warna guli yang dipilih akan dicatatkan, hitung kebarangkalian. Okey, hitung kebarangkalian kedua-dua biji yang dipilih berwarna merah. Okey, maksudnya katakan saya tak buat gambar raja pokok. Soalan tak suruh pun kita buat gambar raja pokok kan? Okey, so saya akan mencari kebarangkalian merah dan merah. Betul tak? Merah dan merah. Sebab dia kata 2 biji berwarna merah. Okey, kebarangkalian pertama merah dan merah. Kebarangkalian pilihan pertama dan kita buat operasi darab. Merah. Okey. Soalan kata kalau dia dapat merah, guli akan dimasukkan ke dalam kotak T. Bermaksud
Kalau merah yang pertama kita dapat 5/12 daripada kotak T. Daripada kotak R, kita pilih daripada kotak R dulu. Pilihan pertama adalah daripada kotak R, pilihan kedua adalah daripada kotak T. Okey, soalan kata sekiranya guling itu berwarna merah, merah akan dimasukkan ke kotak T. Bila saya dapat merah di kotak R, 5/12 darab, sebab dia merah, dia akan dimasukkan ke dalam kotak T. Soalan kata kalau dia merah, masukkan ke dalam kotak T. Oleh kerana kita pilih merah daripada kotak T, maka merah dimasukkan ke dalam kotak dari kotak R, maka merah ini dimasukkan ke dalam kotak T. Okey, sekarang kotak T akan bertambah 1 merah. So 4 tambah 1 akan jadi 5. Dan bilangan juga akan menjadi, jumlah akan menjadi 13. So untuk mendapat merah daripada kotak T, ini ialah kotak T, ini ialah kotak R. Okay. So untuk mendapat merah daripada kotak T, sekarang dia akan dapat 5/13. So berapakah yang anda dapat? Tolong cari sendiri. Okey, katakan saya nak memilih membina gambar raja pokok. Katakan saya nak membina gambar raja pokok. Pilihan pertama daripada R, mungkin saya dapat M, mungkin saya dapat H. Okey, gambar raja pokok tak semestinya dibina, tapi kalau bina ini akan memudahkan kita melihat. Okey. Kemungkinan kedua merah dan juga hijau, kemungkinan untuk hijau pula merah dan hijau juga. So kesudahan di sini merah, merah hijau. Ini ialah hijau, merah. Ini ialah hijau, hijau. Hijau. Okey. So sekarang saya masukkan ke barang kalian yang saya tahulah. Saya masukkan dulu ke barang kalian yang saya tahu. Ke barang kalian untuk mendapat merah, kalau dapat daripada R, ini akan dapat 5/12. Ini akan dapat 7/12. Okey. Kalau saya dapat merah, merah akan dimasukkan ke dalam kotak T. Soalan kata kalau dapat merah, merah akan dimasukkan ke dalam kotak T. Okey, so untuk dapat merah dalam kotak T, jika ambilannya adalah merah daripada kotak R, sekarang dia akan dapat 5/13. Kat sini ialah 8/13. Tetapi soalan kata, kalau dia dapat warna hijau akan dikembalikan ke dalam kotak R. Maksudnya tidak akan ada pertambahan dalam kotak T. Okey, so sekarang bila dia dimasukkan ke dalam kotak warna kotak R, sekarang merah dalam kotak T akan 4/12. Hijau pula akan dapat 8/12 sebab dia telah kembali. Okey, macam 1A tadi, kalau saya buat, saya akan nampak terus merah dan merah. Okey, saya akan dapat merah dan merah. Merah dan merah berada di sini. Maksudnya saya ikut laluan merah dan merah. Okey, macam soalan A, P merah dan merah, saya nampak merah dan merah. Saya nampak mula-mula 5/12 dan darab 5/13. So dapat berapa jawapannya? Okey, bagi soalan A2. Okey, bagi soalan A2. Okey, sekarang saya tengok kedua-dua guling yang dipilih berlainan warna. So, bila dia berlainan warna, kita tengok yang mana yang memenuhi kriteria berlainan warna. Okey, yang ini. Merah dan hijau berlainan warna, hijau dan merah juga berlainan warna. Hijau-hijau tak boleh, merah-merah tak boleh. So, sekarang saya akan buat yang dua ke barang kalian berlainan warna. Okey, saya akan dapat berlainan warna ialah merah, hijau atau hijau,
merah. Okey, merah dan hijau, saya lalu merah 5/12 dan hijau 8/13. Okey, kurungkan atau sekarang saya lalu hijau merah. Hijau 7/12 dan operasi darab merah 4/12. So sekarang dapat berapa jawapan? Tolong kira sendiri. Okey, sekarang kita lihat pula soalan B. Kata kelas 4 amanah mempunyai 36 orang murid. Sekiranya setiap murid daripada 4 amanah diberi peluang memilih 2 biji guni dalam keadaan seperti yang dinyatakan dan murid berjaya memilih 2 biji guli yang berwarna hijau. Maksudnya kalau dia dapat hijau dan hijau, dia akan mendapat hadiah RM5. Okey. Anggarkan kos anggaran hadiah yang diperlukan. Ini memerlukan banyak langkah kerja. Langkah kerjanya ada berapa lah. Mula-mula kita kena cari kebarangkalian hijau dan hijau. Hijau dan hijau ada di mana? Hijau dan hijau ada di sini. Hijau dan hijau ada di sini. So hijau dan hijau. So saya lalu 7/12 dan operasi darab hijau 8/12. Sekarang saya akan dapat kebarangkaliannya adalah 7/18. 7/18. Tolong kira betul ataupun tidak. Tetapi itu bukan kehendak soalan. Soalan bertanyakan berapa kos yang perlu disediakan. Okey, so sekarang saya ada kebarangkalian 7/18. Bilangan murid akan bersamaan dengan kebarangkaliannya ialah 7/18 darab jumlah murid. So kemungkinan ada 14 murid yang akan dapat hijau dan hijau berdasarkan kebarangkalian 7/18 yang diperolehi. Okey, hijau dan hijau. Okey, daripada 36 orang murid, kemungkinan 14 orang murid akan mendapat hijau dan hijau. Kalau seorang murid adalah RM5. Berapakah kos yang saya perlukan? Okey, 14 murid akan memerlukan kos akan sama dengan 14 darab RM RM5. So berapakah kos yang diperlukan? Kos bagi 14 murid. Okey, saya mencari kos bagi 14 murid. Sebab satu murid RM5. Kalau kemungkinan 14 murid yang dapat hijau dan hijau, berapa ringgit-kah yang perlu disediakan? Itu adalah kehendak soalan. Baiklah, kita sekarang tengok soalan nombor 9. Okey, soalan nombor 9. Jackie mempunyai 8 helai kemeja. Okey, 3 daripadanya berwarna biru. So saya letak P Jackie 3/8 warna biru. Okey, sekarang Halim pula dia ada 40% daripada kemejanya adalah berwarna 40% adalah berwarna biru. 40% akan bersamaan dengan, kita kena permudahkan. Kalau susah tolong guna kalkulator. 40% tekan sama dengan, kita akan dapat 2/5. Okey, sekarang bagi Kumar pula. Saya letak P Kumar
Kumar pula dia ada 1/5 berwarna biru. Sama dengan 1/5. Okey. Sekarang hitungkan kebarangkalian. Okey, hitungkan kebarangkalian bahawa 2 orang daripada mereka akan memilih kemeja berwarna biru. Okey, sekarang daripada yang kita baca, ini adalah peristiwa tidak saling eksklusif. Tidak saling eksklusif. Maksudnya ada kawasan persilangan. Ada kawasan persilangan. Maksudnya bila Jackie pakai, katakan ini Jackie, ini Halim, ini Kumar. Katakan kalau Jackie pakai biru, Halim juga mungkin akan pakai biru. So dia akan menjadi eksklusif. Okey, sekarang kita tengok satu persatu. Kita tengok satu persatu. Kalau saya memilih, kita kena buat macam ni tau. Kalau memilih, dia kata 2 orang bahawa 2 orang daripada mereka akan memakai kemeja berwarna biru. Kalau saya pilih Jackie dan Halim, okey, kebarangkalian saya akan dapat 3/8 dan Halim dan darab 2/5. Okey, Jackie dan Halim. Jackie dan Halim berada di sini. Okey, maksudnya Jackie pakai, Halim pun pakai. Tetapi dalam soalan ini sebenarnya kawasan yang berwarna merah ini perlu ditolak keluar. Sebab ini ialah kawasan di mana Jackie, Halim dan Kumar tiga-tiga orang memakai. Tiga-tiga orang memakai. Okey, so kita kena cari kebarangkalian. Jackie pakai, okey, Halim pakai dan juga Kumar pakai. Okey, persilangan kita ambil simbol dan. Okey, bermaksud 3/8 dan darab 2/5 dan 1/5. So, saya akan dapat berapa sebenarnya? Saya akan dapat 3/100. Betul tak? 3/100. Kawasan persilangan di mana Jackie dan Halim dan Kumar pakai pada masa yang sama. Okey. Jadi saya nak tolak keluar, bila saya cari, sebenarnya saya mencari kawasan yang warna biru, tetapi saya perlu tolak keluar di mana tiga-tiga orang memakainya, 3/100. So saya akan dapat berapa? 3/8 darab 2/5, tolak keluar 3/100. Sepatutnya anda akan dapat 3/25. Okey, 3/25. Ini ialah kawasan 3/25. Okey, sekarang saya perlu cari pula yang kedua. Kawasan di mana Halim dan Kumar saja pakai. Halim dan Kumar saja pakai kawasan yang warna ini pula, kawasan ini. Okey, Halim dan Kumar pakai. Okey, Halim dan Kumar. Halim 2/5 dan darab 1/5. Okey, tolak keluar 3/100. Kenapa saya nak tolak keluar 3/100? Sebab tidak melibatkan 3 orang pakai serentak. Soalan nak 2 orang pakai saja. Saya nak kawasan ini sahaja. Okey, so saya akan dapat 9/200. Betul tak? Okey, saya akan dapat sini. Saya akan dapat 9/200. Kawasan Halim dan Kumar pakai saja. Tidak termasuk 3 orang yang memakainya.
Okey, sekarang saya nak cari pula, kebarangkalian. Saya belum cari kalau Jackie dan Kumar pakai. Jackie dan Kumar pakai. Kalau Jackie 3/8 dan Kumar dan 1/5. Saya kena tolak keluar yang ini. Okey, kawasan yang warna merah ini. Kawasan yang warna merah tadi saya kena tolak keluar. Okey. Kawasan yang warna merah ini saya kena tolak keluar. Okey. So saya kena tolak keluar, tolak 3/100. So sepatutnya saya akan dapat 1/20. 1/20. So 1/20 ialah kawasan yang ini saja, 1/20. Okey, 1/20. Okey. So sekarang saya labelkan betul-betul balik. Kawasan tadi yang kita cari, ini ialah kawasan 3/25, ini ialah kawasan 9/200, ini ialah kawasan 1/20. Kawasan merah ini yang tadi kita cari ialah 3/100. Okey, kita dah tolak keluar dah. Okey. So sekarang soalan kata kebarangkalian mereka memakai baju kemeja yang berwarna biru. So saya kena tambahkan 3 kebarangkalian ini. 3/25 tambah 9/200 tambah 1/20. Ini ialah kawasan yang hanya 2 orang yang memakai kemeja biru. Okey, saya jawab di sebelah sini, dah tak cukup tempat. Okey, so kebarangkalian 2 orang kemeja biru. Okey, akan sama dengan apa tambah apa tambah apa. Sama dengan berapa kebarangkaliannya. Tadi kita dah cari dah. Okey, so tolong lengkapkan jalan kerjanya yang inilah yang last sekali. Jalan kerja yang last sekali, anak-anak semua tolong lengkapkan. Okey. Jadi ini adalah pembelajaran yang terakhir bagi semester ini sebelum kita cuti 2 minggu. Okey, cuti sekolah 2 minggu untuk cuti sekolah lah dan juga cuti hari raya. Okey, itu saja untuk hari ini. Kita dah habis topik kebarangkalian. Okey, selamat berpuasa, selamat belajar, jaga kesihatan, patuhi PKP. Okey, dan jangan lupa lengkapkan tugasan yang cikgu berikan. So kita jumpa lagi pada 7 Jun. Okey, kita jumpa lagi pada 7 Jun untuk tajuk baru.